Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malaka laja'alnahu rajula walalabasna 'alaihim ma yalbisun walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Dan kalau Rasul itu kami jadikan malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa seorang lelaki supaya mereka dapat melihatnya. Walalabasna 'alaihim ma yalbisun. Dan tentulah kami dengan yang demikian menyebabkan mereka kesamaran, sebagaimana mereka sengaja membuat-buat kesamaran tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelum ni menyatakan orang kafir meminta supaya Rasul itu diutus dari kalangan malaikat, bukannya dari kalangan manusia. Mereka buat alasan manusia ini banyak kelemahannya. Nabi Muhammad manusia. Bagaimana mereka boleh terima sebagai Rasul utusan Allah, diturunkan kepadanya wahyu Al-Quran, kemudian dikatakan wahyu Al-Quran, keadaannya seperti manusia biasa. Amat sukar bagi mereka untuk menerima orang seumpama itu sebagai Rasul. Mahulah, kata mereka, Rasul ini malaikat. Kalaulah Rasul itu malaikat, kami boleh terima. Laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqdiyal amru thumma la yunzarun. Tuhan jawab, kalaulah malaikat diturun Rasul itu diturunkan kepada mereka, malaikat, yakni malaikat, Rasul itu malaikat, kemudian dijadikan dia sebagai Rasul, mereka engkarkan juga. Pada ketika itu manusia dengan sendiri akan dimusnahkan, akan ditimpa azab. Sudah tidak ada lagi dunia ini, sudah tidak ada lagi alam ini, tidak ada lagi segala-galanya. Sebab sistem sunanil kaun sudah berubah segala-galanya. Oleh yang demikian, apabila sunanil kaun ini sudah berubah, dunia ini sebenarnya hakikatnya mempunyai undang-undang. Apabila undang-undang peraturannya sudah berubah, manusia pun sudah tidak berubah, sudah tidak wujud lagi, katanya. Laqudiyal amru summa la yunzarun. Ayat ni menyambung lagi soal isu malaikat sebagai Rasul, yang sebagaimana dituntut oleh kumpulan orang-orang kafir ini. Katanya, walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula. Kalau Rasul itu kami jadikan malaikat, tentu kami jadikan malaikat itu berupa seorang lelaki juga. Jadi apa bezanya di antara Allah menurunkan malaikat atau menurunkan seorang lelaki sebagai Rasul? Apa bezanya? Sedangkan mereka itu akan kafir juga walau bagaimanapun. Apa bezanya di antara laki-laki Rasul dan malaikat sebagai seorang Rasul? Apa bezanya? Ini dia manusia, laki-laki, dilantik menjadi Rasul. Satu. Dan satu lagi, ini dia malaikat sebagai Rasul. Mereka akan kufurkan juga. Kalaulah dilantik malaikat sebagai Rasul, mereka akan kufurkan juga. Sebagaimana mereka kufurkan seorang laki-laki manusia menjadi Rasul. Bagaimana? Kerana kalaulah kami jadikan malaikat sebagai Rasul, nescaya kami jadikan malaikat itu kesamaran. Mana dia kesamaran? Mana dia Rasul yang sebenar, Rasul daripada manusia, mana dia Rasul daripada malaikat. Sebab malaikat ini bila diperlihatkan kepada mereka, maka akan kata manusia juga. Bila diperlihatkan, kalau malaikat itu kekal atas sifatnya sebagai malaikat, mereka tidak nampak.
kalau diperlihatkan pula malaikat ini, malaikat bagaimana rupanya yang asli, besar, sebelah sayapnya pun sudah menutup bumi ini, mereka kata besar sangat, tak boleh terima. Kalau diturunkan kepada kadar yang mereka boleh berinteraksi dengan Rasul itu, Rasul datang daripada malaikat, mereka kata ini bukan malaikat sebenar ni, ini Rasul, ini bukan malaikat sebenar, ini manusia ni juga. Jadi kalau begitu tak selesai juga masalah. Situ lalabasna dalam bahasa Arab di sini diterjemahnya kami menyebabkan mereka menjadi kesamaran. Tapi kalau saya nak terjemah, lalabasna, nescaya kami beri pakaikan kepada mereka sebagaimana yang manusia pakai. Macam mana? Kami lantiklah malaikat sebagai Rasul. Nescaya malaikat sebagai Rasul ini kami beri pakaian manusia kepadanya. Dia berjalan di atas muka bumi, dia makan, dia bergerak, dia tidur, dia berkahwin, dia apa-apa. Jadi kalau kita ada bahasa juga, mereka akan kufurkan juga. Jadi isunya kufur. Bukan isunya mereka menolak Rasul itu kerana dia manusia ataupun malaikat. Kalaupun malaikat, mereka akan tolak juga. Akan tolak juga katanya. Dengan alasan malaikat yang akan berinteraksi dengan manusia, maulah manusia juga. Ataupun manusia itu dilantik jadi malaikat, jadi rupa malaikat. Ini tidak ada makna juga. Sebabnya mereka mahukan malaikat itu Rasul. Tuhan jawabnya, malaikat jadi Rasul, dia akan jadi manusia juga, kamu akan tolak juga. Sebenarnya tujuan mengapa tak boleh jadi Rasul ini daripada malaikat. Malaikat tidak boleh jadi Rasul kepada manusia. Rasul mahulah manusia juga. Mengapa? Kerana tugas Rasul ini ada dua. Tugas Rasul menyampaikan ucapan, tabligh. Tabligh ini dia ada dua jalan. Ada dua jalan. Pertama, tabligh dengan ucapan. Dia menyampaikan ceramah, menyampaikan sabda, menyampaikan pengajaran dia kepada manusia. Ini namanya tabligh qauli. Satu lagi namanya tabligh amali. Dia menyampaikan amalan secara hidup kepada manusia. Dia menyampaikan bukan secara amalan, bukan secara ucapan, tapi secara amali, untuk dilihat sebagai contoh. Umat manusia apabila melihat Rasulnya, mereka akan lihat bukan kepada ucapannya, tapi melihat kepada gerak-geri dan perbuatannya untuk dicontohi. Untuk dicontohi, Nabi yang boleh dicontohi jauh lebih besar daripada Nabi yang bercakap. Nabi yang bercakap, lahirlah sabda, lahirlah hadis. Tapi Nabi yang bergerak, Nabi yang berjalan, ini lebih besar daripada Nabi yang bercakap. Kalaulah Rasul itu terdiri daripada malaikat, maka akan luput satu aspek. Boleh jadi bercakap, tapi untuk mencontohinya tak boleh. Manusia akan katanya macam mana? Manusia akan katanya, Rasul makan sikit, tak apa, dia malaikat. Dia tak makan pun tak apa. Dia tak berkahwin, tak apa, dia malaikat. Semuanya dengan alasan malaikat, jadi putus hubungan Rasul dengan manusia disebabkan dia malaikat. Jadi oleh kerana itu, mau tak mau mestilah Rasul itu terdiri daripada manusia untuk menolak alasan bahawa Rasul itu tidak boleh dicontohi. Sedangkan kebangkitan Nabi untuk dicontohi oleh manusia. Kita beri beginilah sebagai contoh. Kita beri seorang doktor, jurutera, kita kata, kita mahu ilmu dan kepakaran dia. Kita tak kisah doktor, kita mahu ilmu dia, kepakaran dia, nasihat dia. Kita tak kisah dia tak sembahyang ke, dia tak puasa ke, dia minum arak ke, tak ada makna, tak ada apa-apa, sebab hubungan kita dengan dia sebagai hubungan kepakaran. Jurutera pun begitu, kita tak kisah akhlaknya. Tetapi dengan seorang pendakwah tidak. Kita mahu dengar dia bercakap, tapi kita mahu lihat bagaimana pergerakan dia dengan apa yang dia cakap itu. Demikian juga Nabi. Apabila dia bercakap satu perkara, tidak cukup setakat itu, tapi mahulah dia amalkan, kemudian untuk dicontohi. Bezanya di sini, kita sebutnya doktor sebabnya ada banyak persamaan seorang pendakwah dengan seorang doktor. Doktor, dia memerhatikan kepada kesihatan. Tugasnya ialah memerhatikan kesihatan manusia.
Nabi pendakwah dia akan melihat kepada kesihatan rohani seseorang itu. Untuk membetulkan rohani seseorang maulah dua aspek. Bercakap yang pertama, berdakwah, dan yang kedua yang kedua ni lebih utama lagi, iaitulah menunjuk contoh teladan yang baik. Jadi oleh sebab itu ayat ini menyatakan tidak mungkin sama sekali malaikat dilantik menjadi rasul, kerana bila malaikat dilantik menjadi rasul, malaikat akan dijadikan sebagai manusia juga. Jadi dengan sebab itu mereka akan dustakan juga pada akhirnya. Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula, dan kalau rasul itu kami jadikan malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa seorang lelaki. Wala labasna alaihim ma yalbisun, dan tentulah pula kami beri pakai kepada malaikat itu apa yang kami beri pakai kepada rasul. Yang kami beri pakai kepada rasul ialah mereka itu makan, mereka itu berkahwin, berkeluarga, mereka itu berjalan dan sebagainya. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan demi sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelummu, lalu orang-orang yang dipijak-pijak di antara mereka, orang yang mengejek-ngejek, di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Ayat 10 ini pula membawa manusia kepada sejarah. Sejarah mengulangi apa yang telah berlaku. Sejarah mengulangi peristiwa yang telah berlaku. Ataupun setengah orang menyatakan sejarah itu sekolah. Apabila seorang ini masuk sekolah sejarah, dia akan mempelajari daripada sejarah ini dan mengambil iktibar. Apa yang berlaku dahulu, itulah juga yang berlaku sekarang ini. Kejadian yang menimpa umat yang terdahulu disebabkan kesalahan mereka, kesalahan yang serupa juga akan memusnahkan umat yang datang kemudiannya. Sebab sejarah merupakan sebuah sekolah, sejarah perlu dijadikan iktibar, sejarah mengulangi dirinya sendiri. Katanya, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, dan demi sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelummu. Ayat ini mengecam, bukan mengecam tapi mengugut, mengancam orang-orang kafir yang mendustakan Nabi dengan membawa mereka kepada peristiwa yang terdahulu. Dahulu ramai orang yang rasul-rasul telah diejek-ejek dan telah diperolok-olokkan mereka. Kemudian apakah yang berlaku kepada mereka yang memperolok-olokkan rasul itu? Fahaqa billadzina sakhiru minhum, lalu ditimpa bala bencana ke atas mereka yang memperolok-olokkan Nabi. Ma kanu bihi yastahzi'un, disebabkan mereka perolok-olokkan itu. Ini sejarah ini bukan hanya sejarah Nabi, malah sejarah apa-apa sekalipun. Bila penyakit yang seumpama itu menyerang seorang manusia, dia akan berakhir dengan mati. Penyakit yang seumpama itu tak ada. Manusia yang hidup ini biarpun diserang penyakit apa sekalipun, dia boleh tahan, boleh hidup juga. Tak ada. Ini jin boleh jadi macam tu. Jin patah, dia kena serang, dia tak mati. Jin. Tetapi manusia bila diserang kiri kanan, dia akan tumbang, dia akan mati. Jadi sejarah ini dahulu berlaku begitu dan sekarang pun begitu, dan tak boleh lari daripada kaedah ini. Oleh itu ambillah iktibar daripada kisah sejarah. Ayat ini membawa sejarah yang sama. Sejarah kini umat Nabi Muhammad SAW mendustakannya sebagai rasul, ini bukan perkara baru. Dahulu pun begitu. Umat Ad, Samud, kaum Saleh, kaum Nabi Musa, kaum Lut dan sebagainya, semuanya ini merupakan nabi-nabi yang umatnya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai cara. Dengan tufan besar, dengan halilintar, dengan tenggelam bumi, dengan diturunkan bala daripada langit, bala dan berbagai-bagai lagi keadaan yang serupa diperingatkan kepada umat ini. Mereka juga akan menerima nasib yang serupa. Katanya, fahaqa billadzina sakhiru minhum, lalu ditimpakan bala disebabkan mereka memperolok-olokkan Nabi. Ma kanu bihi yastahzi'un, bagi azab itu disebabkan apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Demikianlah ayat memberi suatu pengajaran yang ringkas tetapi bermakna, iaitu hubungan manusia dengan agama ini hubungannya amali dan iman, bukan hanya kata-kata dan bercakap semata-mata. Seterusnya, qul siru fil ardi thumma anzuru, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.